Hai adik-adik, berjumpa kita lagi pada kali ini dalam video penerangan langkah-langkah metodologi EcoSchools. Dalam video kali ini, saya Hafiz akan menerangkan tentang langkah ketiga metodologi 7 langkah EcoSchools. Di dalam program EcoSchools, terdapat 7 langkah metodologi EcoSchools yang terdiri daripada pembentukan jawatan kuasa, kajian semula tema alam sekitar, mewujudkan pelan tindakan, pemantauan dan penilaian, integrasi kurikulum, jalinan dan jaringan, dan akhir sekali adalah kod Eco. Langkah ketiga metodologi EcoSchools iaitu mewujudkan pelan tindakan. Seperti yang dijanjikan, sekarang saya akan menerangkan tentang penglibatan pelajar, penanda aras pencapaian serta kriteria anugerah gangsa, perak dan juga green flag bagi langkah ketiga metodologi EcoSchools. Apakah penanda aras bagi langkah ketiga metodologi EcoSchools? Yang pertama, pelan tindakan mestilah merangkumi matlamat berpandukan SMART Goals. Yang kedua, semasa pemantauan dan penilaian pelan tindakan, ia dilakukan oleh jawatan kuasa EcoSchools dan apa-apa perubahan pada pelan boleh dilaksanakan. Penanda aras ketiga, pelan tindakan merangkumi maklumat mengenai setiap aktiviti yang dipantau dan dinilai. Kos dan anggaran untuk projek dan aktiviti juga dinyatakan. Keempat, pelan tindakan dikongsi dan disebarkan kepada seluruh sekolah. Adik-adik juga perlu tentukan orang yang bertanggungjawab untuk setiap tindakan. Sekiranya boleh, libatkan murid daripada jawatan kuasa EcoSchools. Dan akhir sekali, pelan tindakan diserahkan kepada pengendali nasional sebagai sebahagian daripada permohonan anugerah bendera hijau. Seterusnya adalah penglibatan pelajar dalam langkah 3 metodologi EcoSchools. Yang pertama, pelajar membentuk rangka pelan tindakan bagi projek dan aktiviti EcoSchools dengan menerapkan pendekatan SMART dengan betul. Yang kedua pula, pelajar merangka dan memastikan senarai bagi setiap elemen template pelan tindakan adalah relevan, spesifik dan boleh dicapai. Yang ketiga, sebagai ahli jawatan kuasa, majoriti dan utama EcoSchools, pelajar mengetahui penghasilan pelan tindakan yang menyeluruh. Dan yang terakhir, pelajar harus berkomunikasi dengan pihak berkepentingan lain untuk memperoleh maklumat penting atau tambahan bagi projek EcoSchools yang ingin dilaksanakan. Kriteria anugerah gangsa bagi langkah ketiga metodologi EcoSchools. Yang pertama, ahli jawatan kuasa memutuskan beberapa tindakan untuk sekolah berdasarkan tinjauan alam sekitar. Yang kedua pula, jawatan kuasa bersetuju untuk menetapkan individu apa yang akan mengambil tanggungjawab untuk tindakan tertentu. Seterusnya adalah kriteria anugerah perak bagi langkah ketiga metodologi EcoSchools. Yang pertama, ahli jawatan kuasa merangka pelan tindakan EcoSchools iaitu tindakan persekitaran ataupun dikenali sebagai Environmental Action Plan. Yang kedua, pelan tindakan mempunyai sasaran khusus dan jangka masa yang ditetapkan. Yang ketiga pula, pelbagai tindakan dirancang merangkumi lebih daripada satu aspek pengurusan persekitaran. Perkara yang terakhir adalah kriteria anugerah Green Flag bagi langkah ketiga metodologi EcoSchools. Yang pertama, pelan tindakan yang tepat dan terperinci termasuk dalam rancangan pembangunan sekolah. Yang kedua, murid-murid dalam ahli jawatan kuasa bertanggungjawab untuk memimpin beberapa aktiviti dalam pelan tindakan. Yang ketiga, pelan tindakan mengutamakan sasaran. Dan yang keempat pula, pelan tindakan mempamerkan implikasi kos dan merangkumi maklumat mengenai bagaimana setiap aktiviti akan dipantau dan juga dinilai. Dengan itu sajalah masa yang kita ada untuk video penerangan langkah ketiga metodologi EcoSchools kita pada kali ini. Nantikan video penerangan kami yang seterusnya iaitu penerangan tentang penglibatan pelajar, penanda aras pencapaian serta anugerah-anugerah bagi langkah ketiga metodologi EcoSchools.